Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas pendidikan Islam tahun 4, bidang sirah, tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad bersama dengan Ustazah Amalina. Baiklah murid-murid, marilah kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menyatakan maksud sifat fatanah Nabi Muhammad dengan betul. Yang kedua, menjelaskan keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad melalui kisah hidup baginda. Dan yang ketiga, merumus tindakan Nabi Muhammad yang bersifat fatanah dan mengamalkannya. Teliti dan fahami gambar di bawah. Apakah yang kamu faham tentang fatanah ataupun bijaksana? Baiklah murid-murid, fatanah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan juga dakwah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh keunggulan sifat fatanah Nabi. Yang pertama, dapat dilihat daripada peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Tahukah murid-murid, batu Hajarul Aswad ni ialah batu hitam yang berasal daripada syurga. Asalnya, ianya berwarna putih dan terletak di penjuru sebelah Kaabah. Ketika Nabi berusia 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar menyebabkan dinding Kaabah runtuh. Lalu, Hajarul Aswad telah berubah daripada kedudukan asalnya. Pembinaan semula Kaabah dilakukan secara bergotong royong. Namun begitu, berlaku perselisihan faham untuk menentukan siapa yang berhak meletakkan semula Hajarul Aswad di tempat asalnya. Nabi Muhammad yang bijaksana telah membentangkan kain dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Baginda meminta wakil-wakil kaum memegang penjuru kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama ke sisi Kaabah. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kabilah Arab. Kedua, dapat dilihat daripada strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Apabila dakwah Nabi di Mekah mendapat tentangan hebat, lalu Nabi telah memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan lain dengan dibantu oleh Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan beragama Islam. Kenapa Nabi buat begitu? Supaya kaum musyrikin Mekah yang berniat untuk menghalang hijrah Nabi tidak berjaya untuk mengikuti ataupun menjejaki Nabi sewaktu Nabi berhijrah ke Madinah. Contoh keunggulan sifat fatanah Nabi yang ketiga dapat dilihat apabila Nabi mempersaudarakan kaum Aus dan juga Khazraj, iaitu kaum Ansar di Madinah. Tahukah murid-murid, di Madinah terdapat 3 golongan, iaitu golongan Muhajirin, Ansar dan Yahudi. Kaum Muhajirin ialah kaum yang sama-sama berhijrah dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Mereka tidak mempunyai harta dan tempat tinggal. Manakala golongan Ansar pula terdiri daripada 2 kabilah, iaitu kaum Aus dan juga Khazraj. Kedua-dua kabilah ini pernah bersengketa, tetapi berjaya disatukan oleh Nabi setelah memeluk Islam. Kaum Ansar memiliki segala kemudahan dan kekayaan kerana Madinah itu adalah tanah air mereka. Tindakan Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan mereka menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni musuh-musuh Islam. Seterusnya, keunggulan sifat fatanah Nabi dapat dilihat daripada pembentukan Piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi telah mewujudkan Piagam Madinah. Piagam ini mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Untuk pengetahuan murid-murid, Piagam Madinah ini merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Ia mengandungi 47 pasal dan piagam ini amat sesuai diteladani oleh kita semua dalam mengekalkan keharmonian rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Contoh keunggulan sifat fatanah Nabi yang terakhir ialah baginda merupakan usahawan yang unggul. Rasulullah SAW merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain.
Sifat fatanah Nabi yang pertama yang patut diteladani ialah Nabi Muhammad menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Rumusannya, baginda berusaha mendamaikan persengketaan. Teladan kedua, Nabi Muhammad SAW berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Rumusannya, baginda merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Teladan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Rumusannya, utamakan perpaduan dan persepakatan. Teladan yang keempat, Nabi Muhammad SAW menetapkan peraturan agar hidup secara harmoni dan teratur. Rumusannya, kita perlu merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Akhir sekali, teladan yang kelima, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Rumusannya, kita perlu berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga berjumpa di minggu hadapan. Bye!